Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi ya. Ini adalah video part 2 untuk menceritakan button-button yang penting ya pada Pro 2 MyV 1.5 Advance yang baru ya. Macam kita tahu, button sangat banyak lah untuk Pro 2 MyV Advance yang baru ni. Banyak beza berbanding model sebelum ni lah. Yang ni yang model facelift. Okey, untuk yang part 1, kalau anda dah tengok, saya dah settlekan bahagian ini dan juga bahagian tengah sana kita dah settle. Jadi untuk video kali ni saya nak settlekan bahagian ini dan juga bahagian safety di sebelah sini ya. Jadi mula-mula saya nak minta tolong anda lah, sebagai tanda terima kasih ke, tanda support ke, anda tolonglah subscribe saya punya channel baru ni. Baru ada semangat sikit bang nak buat video-video baru bang. Dan juga like ke, komen ke. Kalau saya cakap salah pun saya minta maaf lah bang. Komen lah. Kalau apa yang saya nyatakan salah, boleh tulis di ruangan komen, kita sama-sama belajar. Okey. Okey, kita mulakan di bahagian sini dululah. Okey, untuk model MyV yang baru ni dia panggil macam cruise control lah, cruise control. Dia duduk di bahagian sini. Contohnya cruise control ni, tahu ke apa benda function cruise control ni? Cruise control ni, okey, dia adalah macam sistem pemanduan tanpa kereta lah. Tapi bukan macam kereta Tesla ke apa. Tapi yang ini contohnya kita memandu di atas highway. Abang mandu atas highway kemudian rasa penat lah kaki, duk tekan minyak je. Jadi kereta pun tak berapa nak laju, nak banyak sangat atas jalan raya. Jadi abang pun boleh setting je. Contohnya abang tapi dia ada speed dia lah. Dia ada speed dia dalam 30 hingga 125 km saja bang. Jadi contohnya abang bawa speed 80 km sejam atas highway, jadi abang pun nak lepaskan minyak, abang nak biar maintain speed banyak tu je, jadi abang pun tekanlah dia punya button ni untuk kita mulakan acara kita ni. Kemudian abang boleh set lah. Kan ni kemudian untuk naikkan speed, contoh nak naik 90 ke apa, benda nak turunkan sini. Kalau kata nak cancel, abang boleh tekan cancel kat sini. Kemudian yang ni pula adalah dia untuk follow kereta di hadapan abang. Contohnya kalau abang nak ikut dia punya jarak jauh mana dengan abang punya kereta, abang boleh setting di situlah. Dia punya jarak dia. Sekejap saya tengok dia punya distance dia panggil sebagai ni adaptive cruise control bang, ACC, adaptive cruise control. Maknanya kalau dia adalah untuk dia keep abang dengan kereta di hadapan. Okey, kalau jarak 25 meter, 40 meter dengan 50 meter. Nanti dia akan keluar simbol ni, abang tekan saja sini, nanti dia akan keluarlah satu bar berapa, maknanya satu bar mungkin yang paling dekat lah 25 meter. Kalau boleh ambil lah jarak yang jauh sikit supaya lebih selamat mana. Okey, kemudian dia ada power, ni adalah trip lah, ni adalah trip. Kemudian ni adalah dia panggil sebagai macam overdrive lah. Untuk abang potong, abang tekan button ni, dia selalu button overdrive dia duduk kat sini kan. Jadi dia letak kat sini, kalau nak motong tekan ni lah, dia ada pick up sikit. Button ni cuba siapa-siapa tulis kat ruangan komen macam mana nak guna button ni, sebab saya tekan tak ada apa pun. Sama ada dia automatic function ke macam mana, saya tak pasti. Jadi siapa-siapa yang tahu tolong tulis kat ruangan komen ya. Kita sama-sama belajar. Okey bang. Okey, kita masuk kat bahagian sini. Ini adalah bahagian safety lah, boleh panggil sebagai safety. Okey, ini adalah dia punya untuk side mirror bang. Side mirror dia boleh lipat secara auto. Kalau kata nak lipat, abang tekan sini bang. Abang tekan je, dia masuk ke dalam. Kalau nak keluarkan balik, tekan sini lah, dia pun akan keluarkan balik. Okey. Ni untuk setting lah macam biasalah. L ni kiri, right, R ni kanan bang. Mula nak setting dia punya inilah. Okey. Ini adalah lampu auto auto ni maksud dia. Okey, untuk MyV baru ni dia ada satu sistem, dia panggil dia macam Activa juga. Contoh kalau ada kereta mari daripada hadapan abang, daripada arah bertentangan, dia akan automatic, kalau abang tekan function ni, dia akan automatic adjust abang punya ketinggian lampu. Sama ada nak kalau contoh masa ni tinggi kan, bila kereta datang, dia pun akan kontrol, dia akan turunkan sikit sebelah sini. Sebelah sini tak ada masalah. Belah sini dia akan turunkan sikit mengikut supaya kereta belah sana tak silau lah. Satu function yang cukup baik juga. Kalau nak guna, abang tekan je function button ni, nanti dia akan ni lah, dia akan
bernyala. Tapi abang kena buka lampu lah. Okey, bercerita pasal lampu ni bang. Kalau perasan dia tak ada button off kat lampu ni, memang tak ada button off. Mana? Nampak ah? Dia tak ada button off bang. Dia ada auto, kemudian lampu kecil, lampu senja lah dia panggil ni. Kemudian lampu biasa lah, lampu malam. High beam adalah high beam, kena tolak ke depan. Okey, jadi dia auto saja. Jadi kalau suasana cerah macam ni, dia automatik dia tak menyala lah. Tapi kalau masuk kat dalam terowong ke apa, dia akan automatik menyala. Okey. Apa lagi? Kita tengok sini. Okey, ni pun lampu juga untuk abang kontrol naik turun tinggi lampu ni. Kalau nak tinggi, pusing sini, nak rendah, pusing sini lah. Okey, ini adalah off. Yang ni eco idle lah. Eco idle ni kalau abang nak matikan dia automatik lah. Bila abang matikan kereta, dia akan mati. Kemudian bila hidupkan dia akan auto on. Dia contohnya, dia fungsional untuk jimat minyak sebenarnya. Contohnya abang berhenti kat traffic light. Abang tekan brake sekejap. Bila abang tekan brake, kereta abang akan mati sekejap. Enjin akan mati, tapi aircon semua masih function balik. Tapi bila abang, sama ada abang lepas brake balik ke, ataupun masuk gear ke, ataupun sentuh steering sikit ke, ataupun tekan minyak ke, dia akan hidup balik dengan automatik lah, dengan pantas. Cuma saya rasa ada sikit beza lah. Sebab sekarang Myvi sebelum ni pun dia ada function ni, eco idle juga. Tapi Myvi baru ni dia pakai gear CVT. Pada pandangan saya dah, dia agak beza sikit bila guna function ni. Bila dia nak hidup balik kereta tu, daripada mati ke hidup balik, dia agak tersenjah ke hadapan sikit. Mungkin disebabkan dia pakai gear CVT. Saya tak pasti lah. Sebab saya rasa sebelum ni pakai gear automatic, dia tak adalah terus nak melambung ke hadapan macam tu. Yang ni cuma anda berhati-hati sikit lah. Bila nak hidup balik tu, standby lah kaki kat brake ke apa ke. Jangan tekan minyak terus, nanti takut panik kan, terkejut pula. Jadi kalau tak nak guna function lah, abang tekan je lebih kurang dalam berapa saat, dia akan keluar off. Ni maknanya function ni dah tak jalan lah. Maknanya kereta abang akan hidup sepanjang masa dia tak ada function, berhenti, enjin mati kat traffic light. Okey, jadi kita on sajalah kalau kita nak jimat minyak. Okey, kita tengok pula function ni apa bah. Function ni dia panggil sebagai traction control bah, gambar kereta tergelincir. Sekarang boleh kata semua model kereta dah ada function ni. Function ni adalah untuk mengelakkan kereta abang daripada terbabas semasa terutama waktu jalan basah lah. Dia panggil sistem cengkam jalan lah. Maknanya dia setting balik tayar abang tu untuk memegang jalan supaya selalu jalan bertakun ni putaran tayar dia tak sama. Jadi kereta selalu terbabas. Jadi bila ada function ni, dia akan inilah dia akan pegang lah tayar tu. Jadi dia ada, kenapa dia sedia button, sebab ada masa kita perlu offkan benda ni bang. Sebab ni ada sistem cekam berjalan. Cara nak off dia sebenarnya sama juga macam tadi, tapi yang ni tekan sekejap je, 1 saat saja, dia akan keluar TRC off. Maknanya sistem ni dah off. Masa mana nak guna TRC off ni bang? Masa contohnya abang pergi pantai ke, masa kereta kat pasir, mestilah kena off bang benda ni. Nanti dia akan sukarlah untuk keluar. Mungkin kereta akan makin masuk ke dalam pasir pula kalau abang tidak matikan function ni. Sama ada tempat jalan yang berlumpur ke, elok juga matikan. Kita takut kereta payah nak keluar. Jadi bila matikan sistem traction control ni, jadi kereta akan mudahlah untuk keluar di tempat-tempat yang macam tu, yang pasir ke berlumpur. Okey, jadi kita onkan balik on, tekan balik, dia ada balik. Okey bang, yang ni adalah sistem ASA bang. Okey, sistem ASA ni, okey, kalau kata nak matikan benda ni, abang tekan sama macam tadi juga. Tekan berapa saat? Okey, dia dah keluar simbol kat sini, maknanya dah matilah, dah tak guna dah ASA ni. Okey, kalau nak hidupkan balik, tekan je macam tadi juga beberapa saat. Okey, dah hidup balik. Okey abang, apa ASA ni bang? ASA ni, okey, ni dia punya kamera dia. Ni dia punya kamera dia. Dia punya kamera dia ni, dia macam stereo lah, dia macam mata untuk kereta. Dia akan detect lah apa-apa masalah di bahagian, cara dia berfungsi dia macam mata lah. Dia akan detect di hadapan kereta. Okey, saya akan bagi tahu beberapa perkara mengenai ASA ni. Apa benda yang dia bagi selamat untuk kita. Okey, yang pertama adalah contohnya yang selalu saya hadapi masa balik, kalau kata kereta tiba-tiba dari sebelah depan tu dia potong kita kat sini, nanti dia akan bagi signal lah, dia akan bagi buzzer
dan juga simbol lampu kereta berlanggar dekat depan untuk bagi kita alert lah. Dia akan bunyi tet 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 tet. Dia akan bunyi gitu supaya kita alert ada kereta yang tiba-tiba masuk dengan tiba-tiba. Ataupun contohnya abang tengah bawa kereta, kemudian ada kereta di hadapan dengan kelajuan-kelajuan tertentu lah, dia tidak boleh terlalu deras. Kalau tak silap saya sampai 80 ataupun 100 km saja. Abang bawa kereta 80 sampai 100 km, tiba-tiba ada halangan kat depan. Okey, macam mana dia berfungsi? Yang pertama, dia akan bagi signal macam tadi. Dia akan bagi gambar warning light, kemudian dia akan bagi signal, bagi amaran kepada abang. Kemudian katalah abang masih lagi tak alert lagi benda tu, jadi kereta detect, pemandu masih lagi tak alert dengan bahaya, jadi dia akan bagi monster warning light warna kuning. Kemudian katalah tak alert lagi, dia akan tolong break untuk abang mula, dia akan break dengan slow, kemudian dia akan break dengan kuat lah, dengan syarat abang memandu pada kelajuan yang telah ditetapkan. Kalau kata memandu terlalu laju, memang surakallah bang, tak boleh buat apa. Okey, yang kedua pula fungsi ASA ni adalah contohnya, kalau abang berhenti kat traffic light lah, zaman sekarang ni kita selalu kat traffic light, kita akan buka telefon lah, kita akan buka telefon, kita main Instagram, kita main Facebook. Okey, jadi kadang-kadang kita pun jadi lara lah bila main benda-benda macam tu, dia akan jadi lara. Jadi bila lara ni selalunya lampu dah hijau, kita tak bergerak lagi, kereta belakang pun tekan horn, kena pula. Kalau lori 16 tayar tu bang, dia tekan horn, memang terperanjat, boleh pengsan kita bang. Okey, jadi untuk mengelakkan benda ni terjadi, Pro 2 pun dia dah tahu dah pengguna dia ni macam mana kuat main Facebook ni. Jadi dia pun menciptakan ASA ni, dia masukkan juga. Jadi kamera ni dia akan detect ada kereta depan dia detect kereta depan dah bergerak. Jadi dia akan bagilah amaran kepada abang, dia akan tet 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 tet. Dia akan bunyi gitu, maknanya kereta depan dah gerak. Okey, sila bergeraklah. Nanti orang horn kan terkejut pula engkau. Dia macam tu. Okey, yang ketiga pula bang, dia panggil sebagai dia adalah untuk miss pedal operation. Dia takut abang tersalah tekan pedal bang, tersalah tekan pedal minyak ni, tekan brake bang. Ni ada pedal minyak. Contohnya, okey, abang berhenti dekat satu kawasan, tapi dia tengok jugalah. Dia perlu kamera ni perlu berada, contohnya berada dekat tiang sana bang. Kamera ni kita parking menegak kan, sama dengan tiang, jadi dia baca ada tiang kat depan. Kemudian abang pun masuk, selalunya kat shopping komplek lah, sebab di jalan lurus kan, yang ini menyerong ni, mengarut ni, dia memang tak boleh baca. Kalau jalan lurus, dia ada tiang ke depan. Jadi macam biasa, kita nak reverse mestilah kita masuk gear R kan. Kita masuk gear R. Kita masuk gear R, kita tekan minyak, dia akan reverse kan. Jadi apa yang berlaku, kadang-kadang berlaku kemalangan yang mana kita nak reverse tapi kita tersalah tekan gear D. Bila jadi macam ni, apa yang akan berlaku? Mestilah kereta kita akan langgar tiang kat depan tu. Jadi untuk mengelakkan berlaku benda ni, ASA ni kamera dia dah detect ada tiang kat depan. Jadi pedal minyak kita tekan memang tak pergi, power dia akan cut untuk mengelakkan kereta kita terlanggar. Jadi mestilah kita dah sedar kesilapan kita, dah kita betulkan balik gear kita. Kalau kita masih lagi degil, masih lagi kereta dah beritahu bahaya, kita tekan juga, tak boleh nak buat apa lah bang, surakallahul azim bang. Okey, settle bahagian ASA. Pada button yang sama juga dengan ASA ni, pelik juga ni. Button yang sama, sepatutnya dia buat satu button, tapi sebab dah penuh dah, terlalu banyak, sebab sistem safety Pro 2 yang baru ni terlalu banyak. Dia ada dia panggil sebagai lane keep control, ataupun dia ada banyak bang. Lane departure prevention, lane departure warning, lane keep control. Apa benda tu? Benda tu yang sama je saja sebenarnya. Dia adalah satu sistem keselamatan yang mana bila abang bawa kereta, bila simbol tak ada menyala ni, maknanya keselamatan tu berfungsi. Dia berfungsi macam mana bang? Contoh kita bawa kereta kat highway kan, ada line kiri kanan, ada line kiri kanan, ada line. Jadi bila sistem keselamatan ni berfungsi, bila kita tersalah tekan pusing steering, keadaan takut kita mamai ke apa, kita terpusing steering, jadi kereta ni detect kita nak keluar daripada line, jalan tu. Jadi apa yang dia akan buat? Dia akan bagi kita amaran lah, tet. Dia akan bunyi macam tu, lebih kurang lah bunyi macam tu. Kemudian dia akan tolak steering kita balik ke tengah. Abang akan rasa bang, dia punya tolakan, daya tolakan dia tu agak kuat jugalah. Dia akan tolak untuk betul kita balik steering. Kalau kat kawasan yang selekoh tu, mungkin dia akan jadi kita akan nak tolak ke sini balik, sebab dia tolak kita, tak bagi kita keluar daripada line. Kadang-kadang benda ni
Rasa leceh pun ada. Tapi terutama masa mana bang? Sebab saya bawa balik kereta semalam, saya perhati kalau jalan berlubang bang. Kalau jalan berlubang kita nak keluar lah daripada lain, dia tolak pula kita masuk balik lain bang. Masuklah lubang kita bang, masuklah kereta dalam lubang. Tapi sebenarnya function ni, safety ni sangat baik lah untuk melakkan, terutama kalau pemandu mabuk semua. Kalau nak keluar lain tak boleh, kena duduk dalam lain, dia diam saja. Jadi macam mana kalau kita tak nak guna benda tu sebab kita rasa leceh lah, menyusahkan. Jadi macam mana kita nak off benda ni? Yang ni abang kena tekan sekali sahaja bang. Dekat button ASA juga abang tekan sekali je. Tong. Dia dah off. Dah tak ada dah function tu. Nanti abang akan rasa lain. Steering abang akan rasa lebih ringan. Sebab function tu dah off. Nak on balik, abang tekan je sekali juga, dia akan on balik. Untuk ASA, button yang sama, abang perlu tekan lama. Tekan lama. Okay, off. Abang pun nak off pula dia punya lane keep assist tadi, abang pun tekan. Jadi dua-dua off. Dah tak ada safety abang. Lepas tu abang pun matilah pula sistem traction control. Traction control pun off. Memang semua tak nak guna sistem keselamatan sebab kita dah hebat sangat. Jadi semua sistem keselamatan off. Jadi kalau kita nak on balik macam saya ajar tadi lah. Ni pun kita tekan. Jadi yang ni pun kita tekan, yang ni pun kita on balik. Kalau saya akan on semualah sebab ni ada sistem keselamatan yang sangat baguslah untuk Pro 2 Myvi ni. Dengan harga kereta RM60,000 anda dapat semua safety features yang sangat-sangat hebat ini. Okey, saya rasa tu sajalah. Untuk video kali ni rasa itu saja. Dan untuk Myvi model ni dia ada bagi video recorder sangat bagus sekali. Video recorder dah ada dah, jadi dah tak payah beli. Okey, itu saja saya rasa untuk video pada kali ni. Jadi ada part 1 dan part 2. Yang mana belum menonton part 1, anda boleh pergi carilah dekat video kat channel saya. Cari yang part 1 tu, anda boleh tonton. Dan sebagai tanda terima kasih lah sebab saya ajar benda ni kan. Anda subscribe lah, tolonglah subscribe. Kalau boleh add tu janganlah skip. Okey, jadi subscribe, komen ke, like ke. Kalau saya ada cakap salah, saya minta maaf, jutaan kemaafan ya. Saya cuba ajar apa yang saya tahu saja. Kalau salah saya ajar tu, anda boleh tulis kat ruang komen, kita betulkan balik apa yang saya cakap salah. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey, itu saja untuk video kali ni. Kalau anda nak beli Pro 2 Myvi baru, anda boleh terus WhatsApp saya di talian 0199667107. Boleh WhatsApp dokumen semua, agreement boleh sign kat kawasan anda. Lokasi saya adalah di Pro 2 Batu Cave, dan juga jika anda berada di Kelantan adalah di Gua Musang dan juga Kota Baru ya. Saya boleh beroperasi di lokasi-lokasi tersebut. Beli kereta dengan saya bagi free tinted siap pasang, bukan voucher ya. Saya akan bagi free tinted siap pasang dan juga 10 item free gift yang lain. Maka jika anda berada di KL pula, kalau saya tak sempat deliver, saya akan isi minyak anda full tank ya. Itu janji saya. Jadi jangan risau nak beli kereta dengan saya, tak ada masalah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf jika ada salah dan silap. Nantikan saya di video-video akan datang. Saya akan ajar tutorial-tutorial yang lain pula. Okey, Assalamualaikum.